Kuasa Orang Muda. Azmani bin Nordin ialah seorang pemimpin muda dari suku kaum Temuan yang berasal dari RPS Sungai Bilut, Raub, Pahang. Beliau pernah diiktiraf dan telah menerima anugerah Belia Berjasa dan ikon Ma'al Hijrah 2023 atas kejayaannya. Azmani kini mengusahakan pertanian menggunakan kaedah vertigasi dan memegang jawatan sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli atau JPKKOA, di mana beliau berusaha membangunkan komuniti beliau. Kenali lebih dalam tetamu episod kali ini, Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda dan kita bersama untuk episod yang terbaru. Secara tidak langsung saya sudah pun memperkenalkan tetamu untuk episod kali ini. Selamat datang kita ucapkan kepada saudara Azmani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, ramai yang mungkin mengenali anda sebagai seorang petani yang berjaya dan juga seorang pemimpin muda yang cemerlang dalam komuniti orang asli. Tapi bolehkah anda kongsikan sedikit mengenai latar belakang anda, bagaimana kehidupan anda membentuk diri anda sehingga mencapai kejayaan pada hari ini? Okey, terus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Azmani bin Nordin, berumur 26 tahun, berasal RPS Kampung Orang Asli Sungai Bilut, Raub, Pahang. Sekolah nak tahu juga? Boleh, silakan. Bersekolah, sekolah rendah di Lembah Kelau, sekolah menengah Agama Dong tahun 2011 sampai 2014 sekolah menengah Agama Dong. Lepas tu sekolah Tengku Kudin, sekolah menengah biasa lah. Sekolah menengah biasa tahun 2014 sampai 2015. Lepas tu dah habis sekolah, habis SPM lah. Habis SPM saya kerja lah. Kerja biasa je lah, kerja menoreh getah, lepas tu kerja Petronas, macam-macam kerja lah saya buat. Sementara saya nak tunggu tawaran sambung belajar mana-mana. Selepas tu saya dapat tawaran untuk sambung belajar lah dekat College Upskill di Pulau Pinang, bidang telekomunikasi dengan mekatronik. Oh, okey. Lepas tu saya tukar bidang ambil bidang pertanian dalam 2019 saja. 2019 saya tukar bidang, saya ambil pertanian. Lepas tu 2020 saya buat projek lah. Buat projek fertigasi lah. Saya buat projek fertigasi. Lepas tu 2020 juga saya pun sambung belajar lagi. Sambil saya buat projek, saya belajar di IPKL, Institut Pertanian Kuala Lipis. Okey. 2 tahun macam tu kot. Lepas tu sampai sekarang lah. Sampai sekarang 2004 tahun ni baru saya dipilih untuk menjadi pengerusi lah. Pengerusi JPKK. Saya tak ada niat pun nak jadi pengerusi, tapi kena pilih, saya cubalah. Oh, dipilih lah, diberikan amanah tu lah. Okey. Saya nak tanya sikit, mengapa pertukaran itu berlaku daripada asalnya tadi telekomunikasi, okey, kemudian pergi ke pertanian? Mengapa keputusan itu diambil? Sebab pertama saya tengok tak macam dulu saya praktikal, peluang dia memang besar lah dalam telekomunikasi ni, memang peluang dia besar. Tapi benda tu untuk diri saya sendirilah. Kalau untuk diri saya memang
memang besar benda tu. Tapi saya fikir saya nak cuba cari peluang yang lagi besar untuk orang lain pula. Okey, baik. Maksudnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk komuniti. Ya. Okey. Wow, dahsyat. Dan sebagai seorang belia dari komuniti orang asli, saya yakin sudah pasti awak berhadapan dengan cabaran yang lebih besar daripada orang lain. Dalam keadaan di mana banyak peluang mungkin tidak sama rata, apa yang memotivasikan awak untuk terus berjuang dan mencapai ke tahap sekarang? Motivasi untuk diri saya. Tak tahulah, saya pun sebenarnya saya ikut takdir je. Saya macam apa yang saya buat ni tak tahulah macam mana. Saya macam berserah pada Tuhan je lah sebenarnya. Mak ayah sokong, mak ayah macam contoh apa yang saya buat, mak ayah sokong. Lepas tu benda tu rasa macam okey, saya teruskan macam tu. Saya tak itulah motivasi saya. Memang diri sendiri memotivasikan diri sendiri. Okey, menarik pembukaannya kerana saya suka apabila kebanyakan orang membuat keputusan untuk diri sendiri terlebih dahulu, tetapi saudara Azmani buat keputusan juga memikirkan tentang komunitinya. Sesuatu yang baik, dan kita akan terus sambung selepas ini. Terus bersama kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Kembali dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda, dan bersama kita sekarang adalah saudara Azmani, dan kita nak tanyakan ke soalan yang seterusnya. Azmani, awak telah memilih untuk terlibat dalam bidang pertanian melalui kaedah vertigasi yang memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang tinggi. Soalan yang pertama, mengapa pertanian dan apa yang menarik minat anda dalam bidang ini, dan adakah awak melihat pertanian sebagai cara untuk memajukan ekonomi komuniti orang asli? Sebab apa saya pilih pertanian ni, sebab kebanyakannya orang asli ni, dia 80% orang asli dia lebih kepada pertanian lah, sumber tanah. Sumber ekonomi dia orang daripada sumber tanah. Sebab tu saya cuba untuk ubah apa yang macam contoh dia orang tanam sawit tapi dia orang cuma jual buah dia. Saya nak cuba ubah dia orang tanam sawit tapi dia orang buat minyak macam tu. Saya nak ubahlah apa yang, sebab tu saya pilih pertanian. Faham? Bermakna dia tidak menyerahkan ke tangan kedua, tangan ketiga untuk menghasilkan sesuatu tu. Sebab betul, contoh macam saya juga di kampung memang ada pokok sawit. Bila kita lihat dia dia kutip buah tu, kutip buah sawit, tapi lepas tu dia hantar ke tangan orang lain. Macam ni memang awak target supaya orang asli ni selain daripada tanam, kemudian petik buah tu sendiri, proses sendiri, hasil minyak sendiri, jual sendiri. Bermakna pendapatannya akan lebih straight. Iyalah, gitu. Lebih besar lah. Peluang dia lebih lagi besar lah sebenarnya. Dia orang, kalau bukanlah saya nak merendahkan dia orang, tapi kebanyakannya orang asli ni dia orang cuma apa yang dia orang tanam, dia orang jual, tu yang dia orang dapat macam tu. Dia orang tak fikir untuk macam mana untuk lagi besarkan benda tu sebenarnya. Antara faktornya kenapa begitu? Adakah tak ada pendedahan ataupun tak ada penerangan atau pendidikan tentang perkara itu, mereka boleh proses sendiri? Sebab dia orang tak ada, ialah bukan macam mana, dia orang tak ada ilmu jugalah. Kebanyakannya orang asli ni dia tak ada pendedahan lah. Pendidikan pun kurang. Lepas tu hubungan dengan orang luar pun dia orang kurang. Sebab tu dia orang tak tahu macam mana untuk kembangkan
kebun dia orang sendiri macam tu. Okey. Tu sebab tu saya cuba untuk ambil dalam bidang pertanian ni. Saya cuba untuk macam tanam fertigasi lah. Fertigasi kan tanaman moden. Okey. Baik. Okey, sebab tu istimewanya. Kerana itulah wujudnya Azmani di situ. Okey. Untuk komuniti orang asli, pertanian sering dianggap sebagai sebahagian daripada cara hidup tradisional. Tapi bagaimana awak melihat hubungan ini di zaman moden? Adakah awak rasa pertanian moden dapat menghidupkan kembali hubungan komuniti orang asli dengan tanah dan alam sambil membawa pembangunan ekonomi yang lebih mampat? Macam mana tu? Okey, macam ni. Macam yang awak cakap tadi, dalam kalangan komuniti orang asli, pertanian adalah benda yang tradisional, yang mereka tahu bercucuk tanam, menghasilkan, dapatkan hasil, begitu begini. Dan ramai yang mengatakan yang orang asli dengan alam ni seperti seolah-olah bersatu di antara satu sama lain. Tapi dengan munculnya pertanian moden, adakah dapat hidupkan balik komuniti orang asli ni dan still menjaga perhubungan di antara orang asli dan alam begitu? Benda yang perubahan lah ya. Dia bagi saya lah, kita kena ikut zaman lah. Okey. Contoh ialah kita jangan ikut benda yang lama. Kalau contoh macam sekarang, contoh kita ada kereta, kita kena ada pakai kereta juga untuk kemudahan kita sendiri. Sebab tu kita kena ikut zaman lah. Bagi saya lah. Betul ke macam tu? Betul? Okey. Saya boleh katakan setuju. Macam tu lah. Kalau kebun kita kena ubah dah. Dulu pakai cangkul, sekarang kita pakai beho. Okey. So setakat ni di pandangan saudara lah, adakah komuniti orang asli mudah ataupun sukar untuk menerima pembaharuan? Susah sikit lah. Susah sikit lah. Kenapa susah? Mereka terlalu mengikut tradisi. Dia lebih kepada adat lah, adat. Macam tu lah. Okey, macam mana Azmani berperanan untuk mengubah? Sebab saya ni, ialah saya dididik beragama lah. Saya dididik ada agama. Sebab tu saya tak terlalu ikut adat. Sebab tu apa yang saya buat je. Saya tak ikut adat. Kan kalau macam adat kan, buat benda ni tak boleh, buat benda ni tak boleh. Kalau macam agama ni kan kadang-kadang benda tu boleh je buat, tapi kita tak boleh. Kalau ada orang asli tak boleh benda tu. Tapi saya dididik dari kecil memang benda tu boleh, saya buat je macam tu. Dapat tantangan tak ni? Tantangan macam mana tu? Daripada ramai. Ramai. Bukan saya nak burukkan orang kampung saya, tapi orang kampung saya sendiri kadang hentam saya sendiri. Tapi saya tak tahu lah. Saya buat ni macam saya berserah pada Tuhan je lah macam tu. Saya berserah pada Tuhan, apa yang berlaku lah. Saya tak fikir sangat apa yang, contoh kan kadang-kadang kita takut bila kita dah berjaya sikit. Kalau macam kat kampung orang asli kan, bila orang berjaya sikit, dia orang dah takut. Nanti kita berjaya, nanti ada orang buat kita, bagi sakit kita apa ke. Kalau bagi saya, hantar ada orang lah, nak buat apa pun buat lah. Saya macam tu je lah. Okey, dia ada pemikiran tu lah. Okey, menarik benda ni untuk tahu, sebab usaha awak untuk membuat perubahan dalam komuniti orang asli, tetapi oleh kerana cara hidup mereka turun-temurun begitu, mereka takut dengan perubahan tu. Kemudian bila awak buat perubahan itu juga ditentang. Tapi ini kalau daripada sudut pandang saya lah, bila orang menentang apa-apa pembaharuan yang kita buat, kita kena balas dengan menunjukkan hasil. Ada tak orang dalam komuniti orang asli, especially senang cerita orang kampung awak lah, selepas awak tunjukkan apa yang awak buat tu berhasil, baru mereka Azmani, betul lah kau ajar aku jugalah benda ni. Ada? Kalau bidang pertanian ni kurang lah. Sebab tak tahulah dia orang dengki ke apa ke. Tapi kalau bidang pertanian ni, kadang-kadang kawan-kawan saya je lah. Kalau belia lain ke, orang-orang yang lain ke, dia orang kurang bertanya tentang kebun, contoh baja buat macam mana ni, dia orang tak nak bertanya. Tapi kalau orang luar memang sentiasa hari-hari dia orang datang daripada EU apa semua, dia orang datang kebun, dia orang tanya macam mana buat ni, macam ni. Tu saya fikir sebenarnya saya nak buat ni, saya nak untuk orang kampung saya sendiri yang bertanya kat saya apa buat macam mana, macam tu lah.
macam tu lah. Tapi sebaliknya yang berlaku, orang luar yang lebih ambil tahu tu. Okey, baik, kita akan teruskan lagi dengan persoalan yang seterusnya, dan mungkin ini adalah satu isu yang boleh difikirkan dan diperbincangkan. Terus dengarkan kami dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Masih lagi saya bersama dengan saudara Azmani yang ingin berkongsikan berkenaan dengan komuniti orang asli di Raub Pahang. Betul eh? Baik. Kalau kita bercakap tentang pendidikan dalam kalangan komuniti orang asli, adakah awak rasa pihak berwajib sudah lakukan secukupnya untuk memastikan orang-orang asli tidak tertinggal jauh di belakang? Ataupun awak rasa masih ada jurang besar dengan antara apa yang ditawarkan dan apa yang sebenarnya diperlukan oleh komuniti orang asli ni? Macam mana tu cuba? Okey, yang pertama, setakat ini apa yang dilakukan oleh pihak berwajib itu sudah cukup untuk menyediakan satu pendidikan yang baik untuk memastikan orang asli tidak tertinggal jauh? Macam mana saya tengok lah kan. Ni kalau dekat negeri Pahang lah kan. Okey. Tak tahulah kalau dekat negeri lain ke macam mana. Tapi kalau dekat negeri Pahang, pendidikan kalau di sekolah memang okey lah. Macam contoh, macam mana, makanan free. Lepas tu dapat allowance, macam duit sekolah lah. RM2 sehari macam okey lah. Tapi dia orang tak kaji di rumah. Sebab tu kadang-kadang ramai yang macam mana, ni saya tunjuk contoh dekat kampung saya je lah. Kat kampung saya kebanyakan sekarang ni kurang lah budak-budak nak bersekolah. Sebabnya bukannya masalah di sekolah, sebab masalah di rumah sebenarnya. Kadang-kadang mak ayah dia sendiri yang tak mampu untuk hantar anak dia sekolah. Memang ada allowance RM2, ada makan free. Tapi kadang-kadang benda lain tu, contoh baju kena beli sendiri, kasut kena beli sendiri. Tu sebab tu yang boleh macam mana buat diorang ni tak nak bersekolah. Contoh Sebabkan kemampuan itu. Tetapi daripada segi keperluan ataupun kemudahan pendidikan sudah disediakan dengan cukup. Cukup. Okey, baik. Itu satu benda yang perlu diberi perhatian. Awak rasa masih ada jurang besar ke dengan apa yang ditawarkan dengan sebenarnya apa yang diperlukan oleh komuniti orang asli? Maksudnya apa yang sudah disediakan ni dengan apa yang sebenarnya diperlukan oleh komuniti orang asli tu, jarak dia masih jauh. Jarak dia masih jauh macam mana tu? Daripada segi kemudahan. Macam awak cakap tadi, daripada segi keperluan kemudahan pendidikan sediakan dia cukup. Makan percuma, dapat allowance duit belanja. Tetapi adakah itu saja sudah cukup, ataupun sebenarnya dengan apa yang komuniti orang asli ni perlukan tu sebenarnya jauh lagi? Sebenarnya orang asli ni perlukan lebih banyak lagi sebenarnya. Bagi saya lah kan, tak tahulah. Kalau kita macam mana, kita nak mengajar daripada rumah macam terlalu manja sangat. Tapi bagi saya lah, diorang kena kaji daripada rumah dulu macam mana untuk dia orang ni bersekolah. Faham tak? Dia kena kadang-kadang macam mana kerajaan dia kaji daripada sekolah je. Dia tak kaji daripada rumah. Padahal masalah tu berpunca daripada rumah. Sebab tu dia orang tak nak hantar anak-anak dia orang ni ke sekolah. Macam tu. Sebab dekat rumah sendiri dah ada tanggapan yang
tak payah pergi sekolah lah. Oh begitu. Tapi kemudahan yang kerajaan sediakan ni cukup sebenarnya. Cukup. Cuma macam mana nak bawa mereka ni ke sekolah tu masalah. Okey. Baik, satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian. So ada pendapat ataupun banyak pendapat yang kata sebenarnya pendidikan ni adalah kunci untuk memecahkan kitaran kemiskinan. Tapi pendidikan yang diberikan kepada orang asli cukup relevan? Ataupun sebenarnya cukup-cukup je ke? Atau macam mana? Macam mana saya nak cakap sangat tentang pendidikan ni, ialah saya pun tak adalah sekolah terlalu tinggi. Sebab tu saya tak berapa tahu sangat dengan pendidikan. Tapi masa bulan lepas rasanya, bulan lepas saya ada buat perbincangan rancangan Malaysia untuk orang asli lah, di Pulau Pinang. Kan dia cakap tadi pendidikan tu apa tadi? Pendidikan kunci untuk memecahkan kemiskinan. Tapi memang betul lah, bagi saya memang betul. Masa saya pergi Pulau Pinang hari tu, dia kan kami berkumpul lah, setiap negeri ada wakil-wakil. Lepas tu saya dengar macam keluhan macam Tok Batin daripada Perak rasanya dia. Dia mengeluh, dia cakap masalah internet, masalah pemancar kan. Tapi benda tu dia orang anggap kelakar lah. Tapi bagi saya benda tu penting bagi dia, sebab yalah, benda tu untuk pendidikan. Sekarang ni zaman dah moden, semua pakai handphone. Apa-apa maklumat daripada handphone. Tu saya rasa memang penting lah pendidikan ni. Faham tak? Faham? Jadi awak nak katakan yang sebenarnya daripada aspek teknologi pula yang tidak cukup banyak di komuniti orang asli untuk lebih cepat dapat akses pendidikan ke macam mana? Dia macam ni, saya taklah macam dulu saya anggap macam orang asli ni kan, dulu saya pindah dekat dulu saya duduk kampung Sungai Temeh. Pindah di RPS Sungai Bilot tu lah, sebab empangan lah kena pindah kami situ. Dekat situ kami dah ada macam perubahan macam-macam lah, semua dah lengkap lah kan. Masa zaman saya kecil dulu, saya macam mana, macam sekarang kan, saya dah anggap benda tu dah tak ada dah dengan orang asli. Faham tak? Jalan tak ada, lepas tu rumah batu, saya fikir macam tu lah. Tapi bila saya pergi buat perbincangan hari tu, rupanya ada lagi orang asli yang lagi teruk lah. Faham tak? Jalan pun tak ada, internet pun tak ada. Lepas tu rumah pun rumah biasa-biasa, rumah kayu lah. Macam tu, faham tak? Dia sebab apa, macam mana, sebab apa yang dia orang ni tak maju lagi? Sebab berpuncanya daripada pendidikan lah. Sebab tak ada orang yang nak bersuara untuk masalah macam tu lah. Okey. Saya terfikir satu perkara di pandangan awak lah. Di pandangan awak, kalau macam awak sendiri yang katakan tadi, pendidikan bukannya masalah dekat sekolah. Pendidikannya bermula masalah daripada rumah. Bila ada mentaliti yang mengatakan sekolah itu tidak penting, tidak perlu untuk ke sekolah. Sedangkan itu yang asas ni pun mereka masih lagi tak faham. Apatah lagi kita nak cakap tentang pendidikan ni penting untuk kan. Okey, pendapat awak. Macam mana kesedaran tentang itu boleh diberikan kepada komuniti orang asli untuk memberitahu yang akademik ini penting, dan dengan akademik inilah kita boleh memecahkan tembok kemiskinan tu? Saya pun tak tahu juga lah. Saya pun sekarang ni saya tengah kaji jugalah, macam kan, yalah, saya kan lah bukan nak bangga sangat lah, sebab saya kan macam pengerusi JPKK kan. Saya kena fikir juga tentang pendidikan, macam-macam lah saya kena fikir kan. Tu sekarang ni saya tengah kaji lah macam mana untuk bagi macam mana keterangan dengan dia orang ni tentang pendidikan tu memecahkan kemiskinan. Tu saya pun tengah sedang mengkaji untuk cari apa jalan terbaik untuk menyebarkan ataupun setidaknya mendidik komuniti orang asli bahawa pendidikan itu satu yang penting. Okey, baik, kita akan ajukan soalan yang seterusnya selepas ini dalam Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda.
Rakan Muda Presents, Kuasa Orang Muda. Kita dah bercakap soal keyakinan diri, kita dah bercakap soal pendidikan, kita dah bercakap soal pertanian dan kali ini kita nak bercakap dalam soal kesihatan. Dari pandangan sekali lalu, kita tengok komuniti orang asli dan isu kesihatannya sering menjadi isu yang diabaikan, terutamanya dalam komuniti yang terpencil. Jadi, adakah awak rasa kebajikan kesihatan dalam kalangan orang asli di tahap yang memuaskan ataupun sebenarnya kemudahan untuk kesihatan orang asli ni jauh daripada apa yang diperlukan? Faham. Dia macam mana? Kesihatan macam dekat tempat saya lah. Saya macam mana? Kalau macam tempat saya, kalau kesihatan okey lah semua. Contoh ada apa tu, bas kesihatan tu, dia orang akan datang lah setiap sebulan sekali, dia orang akan datang. Lepas tu bila contoh yang penyakit kronik kan, bila ada yang penyakit kronik ni, saya akan cuba, yalah dulu tak ada, macam dia orang tak tahu benda tu ada peluang, tapi dia orang macam mana, faham tak, dia orang tak tahu benda tu ada peluang. Lepas tu macam mana cara dia orang tak tahu. Tapi bila saya bukan nak bangga diri sebenarnya. Saya jadi pengurusi, lepas tu saya tahu yang ni ada peluang untuk yang penyakit kronik macam ni. Macam sekarang ni kalau contoh yang penyakit kronik, saya cuba mohon bantuan daripada macam contoh adun. Lepas tu dia orang akan bantulah yang penyakit kronik ni. Tapi kalau macam tempat lain, macam contoh kan yang saya cakap tadi, macam contoh dia dekat Perak tadi kan, kampung dia orang memang tak ada jalan apa semua. Memang bagi saya bab kesihatan ni kurang untuk dia orang sebenarnya. So sebenarnya kalau begitu, secara kesimpulannya, kebajikan kesihatan untuk orang asli ni masih lagi tidak mencukupi, jauh daripada memadai. Kalau macam awak cakap tadi pun, van kesihatan pun yang akan datang sebulan sekali. Dalam masa sebulan tu macam mana nak kumpul semua penyakit dulu baru datang ke macam mana tu kan? Tak, dia macam mana, tempat kami ni dia dekat juga dengan klinik. Klinik kan kami duduk dengan Felda Lurah Bilot. Kami dekat je. Kalau contoh apa-apa masalah sakit ke apa ke, kami akan klinik lah. Yang bas kesihatan, bas untuk kesihatan ni dia memang datang ke kampung terus. Untuk cek yang siapa sakit, macam tu je lah. Kalau macam bab kesihatan bagi kat tempat kami, okey lah, tak ada masalah sangat. Risau di tempat-tempat lain. Tempat lain mungkin saya rasa kurang lah untuk kesihatan, sebab contoh faktor jalan apa semua. Baik. Ada orang berpendapat orang asli ni tak apa, diorang ada rawatan tradisional. Tu orang cakap. Tapi pada masa yang sama, akses untuk perkhidmatan kesihatan moden terhad sebab jarak ataupun lokasi. Macam awak cakap tadi, mungkin pasal jalan dan sebagainya. Pendapat awak sebagai pemimpin komuniti orang asli, adakah kerajaan cukup proaktif untuk sediakan akses kepada klinik dan hospital, ataupun dia ada masalah yang lebih susah lagi daripada soal kekurangan fasiliti, kekurangan kemudahan? Dia bab kenderaan lah. Selalunya bila sebut pasal kesihatan, selalunya kenderaan lah yang selalu bermasalah lah. Bagi orang asli, contoh macam hari tu ada kat kampung saya lah. bukan orang kampung saya, orang kampung lain, tapi dia call saya lah, minta bantuan. Dia tanya tentang dia meninggal, ada orang meninggal lah. Dalam perjalanan bawa kereta tu, dia singgah ke klinik, tapi dia meninggal lah, perempuan tu. Lepas tu masalah dia kenderaan. Lepas tu saya call Jakwa lah kan kami selalu apa-apa masalah kami akan Jakwa. Lepas tu Jakwa pun dia macam mana, yalah, masalah kenderaan ni memang, faham tak, susah lah bagi kami. Bab van ke apa, dia orang tak sedia lah. Klinik ada, hospital terdekat pun ada juga. Cuma kenderaan daripada tempat penduduk komuniti ni nak ke dapatkan rawatan tu jadi masalah. Mungkin dia tengok tempat juga kot. Macam kalau di Kuala Lipis, sekarang dia orang dah sediakan kenderaan lah untuk hantar orang macam sakit ke apa ke. Kalau macam kawasan kami memang tak ada lah, kena
jalan sendiri lah. Kan kadang-kadang orang asli ni dia masalah kenderaan memang tak ada lah. Lepas tu duit kalau nak pergi, contoh-contoh nak pergi ke KL lah, bukan sikit lah nak pakai duit macam tu. Okey, baik. So itu adalah antara masalah yang dihadapi. Dia bukan masalah kemudahan, bukan juga masalah untuk akses, tetapi dia lebih kepada masalah berkaitan dengan kenderaan, pengangkutan, ingin membawa mereka daripada kediaman mereka menuju ke pusat-pusat perubatan. Okey, baik. Sebentar lagi kita akan tutup episod kita kali ini dan kita akan cuba sama-sama untuk simpulkan bagaimana peranan anak-anak muda seperti Azmani untuk memberikan impak terhadap komuniti orang asli. Terus bersama dengan kami, Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda. Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda hampir sampai ke penghujungnya, tetapi sebelum itu kita ada 1-2 soalan lagi untuk kita menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Azmani yang mewakili komuniti orang asli, khususnya wakil daripada belia, dan kita nak bertanyakan berkenaan dengan diri Azmani yang telah mencapai banyak perkara di usia yang masih lagi muda dan menjadi inspirasi kepada ramai belia di luar sana. Namun, pasti ada belia orang asli yang merasa mereka tidak cukup baik ataupun mereka meragui peluang yang mereka ada untuk mencapai kejayaan seperti apa yang dikecapi oleh Azmani. Apa nasihat utama awak kepada mereka? Adakah mereka patut tunggu bantuan daripada pihak luar ataupun mereka kena ambil langkah sendiri untuk mencipta peluang itu? Nasihat saya dengan orang-orang muda, nasihat saya macam kita kena ubah diri kita dulu. Kita jangan tunggu orang ubah. Kita kena ubah diri kita dulu, baru kita boleh mengubah orang lain. Jadi itu bermakna awak bersetuju untuk mereka mencipta peluang, bukan hanya menantikan bantuan sampai bila-bila. Okey. So untuk mencapai ke apa yang dicapai oleh Azmani, buat seperti apa yang beliau lakukan. Bak kata beliau tadi, kita langgar je, ikut je aturan, berserah je kepada Tuhan, dan apa yang dirasakan betul, kita buat perkara yang betul. Okey, terima kasih di atas segala perkongsian hari ini, dan saya yakin ramai belia yang mendengar dan akan rasa lebih bersemangat dan berani untuk mengambil langkah ke hadapan dalam mencapai impian-impian mereka. Dan Azmani telah buktikan bahawa dalam usaha yang gigih dan keberanian, kejayaan bukanlah sesuatu yang mustahil walau apa pun latar belakang kita. Dan kepada semua pendengar Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda, ingatlah bahawa kejayaan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani mencipta peluang. Setiap dari kita mempunyai potensi untuk mengubah nasib kita dan komuniti kita jika kita bersedia untuk bertindak. Terima kasih bersama dengan kami dalam episod kali ini. Hingga kita berjumpa lagi, teruslah berani, berusaha dan yakin bahawa masa depan yang lebih baik adalah terletak di tangan kita sendiri. Jumpa lagi di episod seterusnya Rakan Muda Presents Kuasa Orang Muda.